Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat petang sahabat baik. Doa saya semoga saudara sentiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan usia. Terima kasih Andreli Mak Tahir, dan dimurahkan rezeki keluarga. Kita semua adalah fighter. Beras kita beli sendiri, gula kita beli sendiri, kopi kita beli sendiri. Kita rakyat mengharapkan sebuah kerajaan yang stabil. Kita mahukan kerajaan yang ada sekarang ini mengislahkan pentadbiran dan menghapuskan kesenjangan kepimpinan kerajaan dengan rakyat. Ya Amir Fizi, Mak Zain, Muhammad Hafizul Abdul Hafiz. Jadi walaupun ada ancaman berbagai-bagai move, ada London move, Dubai move, KL move, macam-macam move ada, tapi kita tetap dengan Daisu move, tuan-tuan. Jadi abaikan perkara tu, sebab yang penting sekarang ni kita fokus memberi terlebih dahulu sokongan kepada rakyat, kepada kerajaan. Sebab kita rakyat beli beras sendiri, beli gula sendiri, beli kopi sendiri, susah senang kita tanggung sendiri. Falsafahnya, kalau kerajaan itu tidak stabil, kalau pembangkang asyik mengganggu tugasan kerajaan, yang akan dimangsa kepada ketidakstabilan yang wujud itu adalah kita rakyat. Demam pilihan raya dah tamat. Kalau nak tunggu pilihan raya yang akan datang, on petai, tunggu lagi 5 tahun. Ya kami hitam, orang pun dah tak minat dengan mi. Kalau kod lumut ni orang pun tak heran lah. Up to you lah kambing hitam. Soal minat tak minat tu soal nombor 2. Yang penting niat saya demi agama, bangsa dan tanah air. Dan saya adalah penyokong UMNO yang tegar. Sebab partai UMNO ni partai yang cukup berjasa kepada diri saya, keluarga saya, termasuk kita semua. Daripada perjuangan melawan Malaya Union, perjuangan menuntut kemerdekaan dan mengubah kehidupan kita dari susah kepada yang lebih baik. Jadi kita ni orang Melayu yang sentiasa kenang budi, orang yang sentiasa bersyukur, dan kita tidak akan biarkan puak-puak tersebut menguburkan UMNO hanya kerana mereka gagal untuk menang pilihan raya yang ke-15. Sembangnya pong-pong-pong. Apa mas? Kamu nanyanya? Nanti saya jawab. Ridwan, kamu nanyanya, nanti saya jawab. Ada juga yang menuduh saya makan dedak. Betul ke? Ada yang nanya, kamu makan dedak ke Ismi? Ni, nampak ni. Kat rumah saya ni kan, macam-macam sampel ada tuan-tuan. Macam-macam sampel ada. Saya ni dekat TikTok pun saya menega. Dropship. Dekat Facebook ni pun saya ada juga tumpang-tumpang iklan. Dan saya buat kerja-kerja lain. Kalau saya ni makan dedak, saya nak jual ke macam ni barang ni. Ni apa tu, produk watermark remover. Yang berminat nak beli watermark remover tu, bolehlah apa tu
Tengok kat TikTok saya tu kan, saya ada jual lah watermark remover ni. Elok untuk cermin kereta kita, cermin rumah kita kan. Harga murah, memang berkualiti. Dan berminat boleh follow TikTok saya, Ismi Rakyat. Itu contoh dia kan. Jadi kita bukan mengharapkan pemberian orang politik kepada kita, tapi kita berusaha, kita fighter. Hidup ni memang keras kan. Hidup ni memang ada banyak masalah. Itu namanya hidup. Kalau yang tak ada masalah, maknanya tak hidup. Orang kaya ke, orang miskin ke, semua ada masalah. Dan masalah tu bersesuaian dengan kedudukan ekonomi kita kan. Jadi yang duk dakwa saya ni makan dedak semua tu, tanyalah orang lumut, betul ke Ismi makan dedak? Tengoklah kehidupan Ismi kaya ke ataupun biasa-biasa saja. Tentu ramai yang kata dia duk pakai kereta tu dari dulu lagi, duk pakai motor tu dari dulu itu je kerja dia. Keluar pakai slipper, naik motor A5 dengan siapa pun saya baik, dengan siapa pun saya mesra. Sebab apa? Sebab saya adalah rakyat biasa, berkawan pun dengan rakyat biasa. Walaupun ada yang kata, oh Ismi kau ni luar biasa, kau kenal Presiden UMNO, kau kenal timbalan Presiden, kau kenal banyak menteri. Itu orang fikir saya luar biasa. Saya kenal lah, tak kenal lagu mana. Saya ahli UMNO kita tahu di mana kita duduk, kita tahu di mana kita berdiri, kita tahu adab dan hati budi perjuangan orang Melayu. Malu bertanya, sesat jalan. Kalau kita nak berjalan, kena buka lah GPS. Jangan malu bertanya kepada GPS. Kalau tak jumpa juga, berhenti tepi jalan, bagi salam. Assalamualaikum tuan, saya ni nak pergi ke rumah Ismi. Tang mana rumah Ismi? Dia boleh tunjuk. Betul. Setiap orang kesabarannya ada limitnya. Tak ada orang yang unlimited sabar. Sebab apa? Sebab kita ni manusia biasa yang berpisah tiada dengan dosa. Jadi kalau kita ni nak cerita kita ni ala-ala maksum, tak boleh lah sebab kalau kita fikir, tengok air hujan yang jernih itu asalnya dari awan mendung yang hitam. Itulah kehidupan kita. Tak ada orang, maksudnya manusia biasa yang tak pernah berbuat dosa. Selabuh mana jubah, setinggi mana kopiah, songkok, kita adalah pendosa sebenarnya. Jadi kita ni kena sentiasa memohon keampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita juga kena sentiasa memohon keampunan dari kawan-kawan dan sahabat kita. Sebab kita manusia biasa. Saya sendiri pun ada kelemahan. Walaupun ada orang kata Ismi tu jiwanya kental, ya sungguh. Tapi saya juga manusia biasa yang ada air mata, yang ada hati dan perasaan. Ada kala terluka, ada kala jatuh juga air mata. Tapi kita ni jantan. Air mata kita ni tak bolehlah tunjuk kepada orang. Kalau nak jatuh air mata pun jatuhlah dalam bilik air ke apa, tak apa. Sebab kita ni jantan. Jantan ni orang tak ada kata jantan. Betul lok-lak sungguhlah Ismi kata jantan. Bukan lok-lak. Jantan tu nak menggambarkan lelaki yang fighter. Fighter ni bukan bermaksud bertumbuk dengan orang, nak bergaduh orang. Tak. Fighter kehidupan. Dan tuan, tambah-tambah yang dah berkahwin, bila dapat anak, tentu kita akan jadi fighter. Susah macam mana pun, beras kena ada, gula kena ada, kopi kena ada. Betul? Sebab tiga perkara ni penting bagi kita ni orang Melayu. Betul? Dan hari ni kita tahu, untuk kita menjadi fighter dalam kehidupan, kita perlukan sebuah kestabilan politik. Hari ini juga kita tahu Yang Seri Paduka Baginda Yang Tanah Agung
telah memberi jalan dan peluang kepada kita atas kegalan demokrasi di kotak undi, yang mana tak ada mana-mana gabungan yang mampu mencetak kemenangan untuk menobatkan gabungan partai mereka sebagai kerajaan. Bermaksud hari ini pilihan raya ke-15 tak ada mana-mana pihak yang boleh mendabik dada mengatakan kami yang mendapat sokongan rakyat secara majoriti. Realiti sebenarnya tidak ada mana-mana gabungan, tidak ada mana-mana partai yang mampu memenangi 112 kursi bersendirian. Rata-rata terpaksa melakukan berbagai-bagai langkah. Ada yang melakukan langkah bilik tidur, kan? Langkah Pasifik, langkah armada, macam-macam move terpaksa dibuat. Tapi ia tidak menyelesaikan masalah kerana perbezaan pendapat, dendam, enggan saling memaaf-maafan, kan? Masih lagi dengan sikap yang kotor, membunuh lawan menggunakan kekuatan kuasa dan undang-undang. Sehingga malam pertama kemenangan pun diserbunya rumah mantan PM yang cukup berjasa, yang tunduk, yang melutut, dibebaskan dengan jaminan yang cukup luar biasa. Malah diangkat sebagai pemimpin besar dalam kerajaan hanya kerana pengkhianatan lompat parti yang dilakukan mereka. Usaha-usaha murni yang kita buat untuk menghapuskan perpecahan melalui perjuangan keramat penyatuan ummah, ataupun orang moden kata muafakat nasional, juga hancur berderai atas ketamakan sebuah parti yang tak kenal kawan, tak kenal lawan, semua dia makan. Kan? Kalau lawan, dia lawan, tapi kawan pun dia makan. Itu parti bersatu. Dia tak rasa langsung malu walaupun sedikit untuk menerobos masuk ke dalam mana-mana rumah partai yang lain. Tidak ada segan dan silu, menangkap kata, mencipta proksi-proksi mereka dalam berbagai-bagai partai hanya kepentingan dan nafsu serakah kepimpinan bersatu, terutamanya Mahayadin Yassin. Ini jelas, saudara. Hingga ke saat ini permainan kotor Mahathir dan Mahayadin belum berakhir. Tidak terdetik pun sedikit keinsafan dalam hati mereka bahawa mereka sepatutnya hari ini ceasefire, orang putih kata, gencatan senjata, memberi laluan dan peluang kepada kerajaan dan rakyat membina semula kehidupan selepas dihancurkan atas ketamakan dan kegilaan kuasa Mahathir dan Mahayadin. Itu cerita tuan-tuan. Jadi hari ini mereka mula menggunakan berbagai-bagai cyber troopers, bloggers, cyber, untuk mentidakstabilkan kerajaan, termasuk mencipta naratif yang sangat negatif, mencari ruang dan peluang untuk mengkucar-kacirkan tiang seri kerajaan perpaduan, iaitu UMNO. Malah bila kita suarakan tidak perlu dipertandingkan jawatan presiden dan deputi presiden, melompat mereka kepanasan. Dan kan bukan kita takut, saudara. Kita telah melalui perjuangan yang panjang. Pernah berhadapan dengan diktator Mahathir, pernah berhadapan dengan diktator Mahayadin, pernah berhadapan dengan boneka Mahayadin. Tapi kerana kita mikirkan rakyat,
Kita mikirkan beras rakyat, gula rakyat, kopi rakyat, anak-anak rakyat. Kita mau rakyat berduit. Sebab tu cadangkan jawatan presiden dan deputi presiden tidak dipertandingkan. Sebab kita tahu walaun Perikatan Nasional memang nak menjatuhkan kerajaan perpaduan ini. Mereka akan menggunakan berbagai-bagai cara dan jalan untuk menerobos dan menjatuhkan Dr. Zahid Hamidi, pemimpin yang berjiwa besar. Dikenakan dengan berbagai-bagai pendakwaan yang cukup kotor yang dibuat oleh Mahathir dan Mahidin. Itu cerita tuan-tuan. Sebab utamalah kestabilan kerajaan perpaduan. Kita ketepikan fahaman politik yang berbeza. Kita meletakkan berbagai-bagai syarat dan janji. Jangan menyentuh soal agama Islam, menyentuh soal kedaulatan raja-raja Melayu, menyentuh soal hak istimewa orang Melayu, anak asli, anak Sabah, anak Sarawak. Mendaulatkan bahasa, jangan cuba-cuba untuk menyentuh soal bahasa kebangsaan. Dan cuba menghapuskan kesenjangan antara kaum, supaya kaum-kaum dapat duduk kembali atas perpaduan. Minum air kosong, sama-sama kita minum air kosong. Makan roti kosong, sama-sama kita makan roti kosong. Contohnya begitu, saudara. Kita dah benci dan meluat dengan permainan politik yang perkauman, yang tidak menguntungkan mana-mana bangsa sekalipun. Sebab kita hari ini terpaksa saling bergantung antara satu sama lain. Orang Melayu, orang Cina, orang India, anak asli, anak Sabah, anak Sarawak saling bergantungan antara satu sama lain. Sebab kita berkongsi kehidupan. Jika satu kaum jatuh, kaum yang lain juga akan jatuh. Jika satu kaum susah, kaum yang lain juga akan susah. Kenapa saudara saya berkata begitu? Sebab kita semua anak Malaysia. Kita boleh berbeza fahaman politik, tetapi janganlah sampai kita menyusahkan kehidupan kita, kehidupan rakyat kita, hanya kerana taksub kepada segintir pemimpin yang tak sudah-sudah. Dah jadi Perdana Menteri 2 kali pun nak lagi. Yang dah jadi PM Ehsan serta Move pun nak jadi lagi. Bertelingkah tak henti-henti. Apa salahnya kalau mereka beri peluang sebentar kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk cuba membetulkan segala kesilapan, kerosakan yang dibuat oleh kerajaan yang terdahulu. Bukan menghasut kepada rakyat supaya membenci kepada beliau tanpa memberi keadilan, iaitu masa yang cukup kepada beliau. Kita di sini pun hebat bermusuhan dengan PKR. Saya sendiri pun, apa yang saya tak kata kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan antara perkataan yang terhebat saya kata kepada dia, Anwar itu burung tiung. Tapi bila mikirkan kepentingan agama, bangsa dan tanah air, bila mikirkan tentang masa depan anak-anak rakyat, apa salah kita buang yang keruh, kita ambil yang jernih. Bermaafan antara satu sama lain. Musuh kita jadi pelengkap ke sebuah perjuangan demi agama, bangsa dan tanah air. Dan itulah yang berlaku hari ini. Bila musuh
dijadikan pelengkap. Dulu Pakatan Harapan beranggapan Barisan Nasional seteru dan musuh utamanya. Tapi musuh utama dijadikan pelengkap demi rakyat Malaysia. Sama juga Barisan Nasional. Siapa tak kenal kelantanan kepimpinan Barisan Nasional, terutama kepimpinan UMNO yang menentang DAP habis-habisan. Kerana rakyat musuh utama dijadikan pelengkap tetapi bersyarat. Bukan musuh dijadikan pelengkap, tapi biarkan musuh menjalankan dasar-dasar yang bertentangan dengan kehendak orang-orang Melayu. Itu cerita dia. Bermakna hari ini Barisan Nasional dan Pakatan Harapan seiring sejalan melengkapkan sebuah perjuangan untuk membentuk sebuah kerajaan. Ini yang terbaik. Kalau kita nak terus selama-lamanya bermusuh, apa keuntungan kepada rakyat? Zani Zanzam, kamu nanya ya? Apa kamu nanya ni? Itulah namakan lidah bercabang. Dalam politik ni, usahlah nak bercakap soal prinsip yang keterlaluan. Kan? Kalau kamu nanya tadi, oh, saya ni lidah bercabang. Kenapa kamu tak nanya kepada Haji Hadi dan Muhyiddin? Kenapa dulu kamu pernah bersama dengan DAP? Kamu patut nanya dia. Ni kamu nanya saya, kamu kata saya lidah bercabang. Mana kamu tidak adil kepada saya sebenarnya. Dan sepatutnya kamu lebih adil. Dan jangan menghukum atas kegagalan PAS dan Bersatu untuk mengawal selia DAP. Lain padang, lain belalang. Betul tak? Diberi masa kepada UMNO membuktikan kepada orang-orang Melayu khususnya keupayaan kami menetralisasikan DAP yang dianggap sebuah partai yang chauvinis, yang resis dan sebagainya. Dan sepatutnya walaupun Perikatan Nasional melihat latar belakang UMNO itu sendiri yang pernah menjalinkan kerjasama dengan gerakan. Yang gerakan dahulunya bukanlah gerakan yang hari ini tak gerak tak makan. Gerakan yang dahulu gerakan yang cukup kuat, mendapat kepercayaan masyarakat Cina lebih ampuh dan kukuh dari DAP yang berdiri hari ini. Tapi kita mampu mengawalnya berpuluhan tahun, mewujudkan perpaduan yang cukup luar biasa puluhan tahun. Segala perpaduan yang kita cipta dulu bukan dihancurkan oleh DAP, tapi dihancurkan oleh Haji Hadi, Mahayadin Yassin, Mahathir Mohamad. 3 nama ni saudara. Yang memperkukuh dan memperkuatkan DAP itu bukannya UMNO, tapi yang memperkukuh dan memperkuatkan DAP itu adalah PAS dan Bersatu itu sendiri. Yang menghasut orang-orang Cina menolak Barisan Nasional di pilihan raya ke-14. Mereka. Kita kehilangan undi kaum Cina begitu besar pun kerana mereka. Malah mereka mampu form government di pilihan raya ke-14 kerana mereka berjaya menakut-nakutkan orang Cina dan India untuk menyokong Barisan Nasional. Jadi hari ini sepatutnya walaupun Perikatan Nasional adil kepada kami, beri ruang dan masa kepada kami. Dan adakah hari ini ketegaran mana-mana kepimpinan utama DAP yang cuba untuk melaksanakan AIS, Rom Statut, Malaysia, kesamaratan agama,
kesamaratan bahasa. Adakah kamu walaupun PN ada dengar soal tanah 999 tahun? Tak ada kan? Tak ada kan? Berbeza ketika PAS bersama dengan DAP. PRU ke-12, mereka berjaya menawan negeri Perak. Dan situlah bermulanya cerita tanah 999 tahun. Dan pada waktu tu MB Perak daripada PAS, bukan daripada UMNO. Jadi janganlah kerana kealpaan kamu, kegagalan kamu, kelemahan kamu, yang dihukumnya kamu itu UMNO. Muhammad Zain, kamu nanya saya ya? Kamu nanya ya? Bodalah ini hang pun parti kelang kabut. Muhammad Zain tak apa. Kalau you nak kata UMNO parti kelang kabut, itu hak you. Tapi kami, akar umbi UMNO, akan berusaha untuk menstabilkan parti kami. Kami tahu di mana kelemahan kami. Kami tahu di mana kelebihan kami. Dan kami kenal siapa musuh kami. Walaupun sebelum ni kami cuba menjadikan musuh dalam parti sebagai pelengkap perjuangan di pilihan raya yang ke-15. Tapi usaha kami itu usaha yang sia-sia kerana Mahayadin kan, berjaya mengubah mereka dari UMNO kepada Bersatu. Sebab tu hari ini cadangan untuk tidak membuka jawatan presiden dan deputi presiden dipertandingkan kerana nak matikan langkah-langkah mata-mata Bersatu dan memastikan kerajaan yang terbina hari ini stabil. Itu yang penting. Dan kamu walaupun Perikatan Nasional, kenapa kamu nak sibuk-sibuk soal pemilihan UMNO? Kami yang jadi perwakilan untuk memilih kepimpinan yang baru. Kenapa kamu nak sibuk-sibuk? Kamu sepatutnya malu. Pernahkah jawatan Presiden Bersatu dicabar? Pernah. Mukris pernah mencabar jawatan Presiden Bersatu. Apa yang Mahayadin buat? Adakah Mahayadin seorang demokrat? Atau diktator yang sombong? Dipecatnya Mukris. Betul? Malah Ketua Pemuda Bersatu juga dipecatnya Mahayadin. Sebab apa? Ketakutan mereka tentang kekalahan. Yang pertama. Yang kedua, mereka nak mewujudkan kestabilan dalam Partai Bersatu untuk mengekalkan kedudukan kerajaan Perikatan Nasional pada waktu itu dan terus mengekalkan Mahayadin sebagai Perdana Menteri Malaysia. Kenapa kamu berbuat demikian boleh? Kami tak boleh. Sama juga dengan Partai PAS. Pernahkah jawatan Presiden PAS dicabar? Pernah? Tak pernah kan? Saya poin siap ni. Kita bawa sana. Sekejap. Pernah tak? Tak pernah. Jadi kenapa yang nak sibuk-sibuk soal jawatan Presiden UMNO dan Presiden Deputi Presiden UMNO? Kan? Kami sedang mengislahkan UMNO kan? Dengan membuat pembersihan yang mana mata-mata Bersatu ni perlu disingkirkan. Dan ini satu keputusan yang cukup besar. Untuk siapa? Untuk rakyat dan kestabilan kerajaan. Dan kita belajar dari apa yang telah berlaku di pilihan raya yang ke-14. Kita tidak mahu sepenggal sampai dapat 3 bapa Perdana Menteri. Kamu nanya ya Cik Azlan, nanti saya jawab. Kamu nanya ya, Sabah apa cerita bro? Nanti saya jawab. Kamu nanya saya jawab. Sabar kejap. Betul? Jika kalau kita nak mengulangi tragedi yang sama, adakah perlu satu penggal ni 3 Perdana Menteri? 4 Perdana Menteri?
Adakah hari ini dalam pemikiran Perikatan Nasional hanya jawatan Perdana Menteri? Mana kamu Perikatan Nasional langsung tidak mikirkan tentang beras rakyat, kopi rakyat, gula rakyat, anak-anak rakyat. Kami tak mau sepenggal 3 Perdana Menteri. Saya juga tahu rakyat tidak mau sepenggal 3 Perdana Menteri. Betul? Cukuplah 1 penggal 1 Perdana Menteri. 1 penggal 1 kerajaan. Biarlah peralihan kerajaan itu berlaku melalui peti undi. Bukan melalui London move, Dubai move, apa-apa move. Okey tuan-tuan. Sabah itu suara tak ada. Suara tak ada ni, ada gangguan ni. Dengar suara? Suara tak ada. Betul tak? Soal Sabah tu soal adanya mata-mata bersatu. Mereka dulu ni orang bersatu. Dan mereka cuba untuk menyamar. Kononnya mereka telah meninggalkan bersatu. Dan sekiranya mereka telah meninggalkan bersatu, bermakna mereka akan kehilangan jawatan adun ataupun ahli parlimen yang disandang oleh mereka. Jadi, tindakan yang dibuat oleh UMNO Sabah itu bagi saya yang terbaik, yang patut dilakukan oleh mereka. Takkan mereka nak terus kekal bila mereka hilang kepercayaan kepada kepimpinan bekas bersatu ni. Itu cerita dia. Dan kerajaan tu terbentuk sebelum pilihan raya ke-15. Mana dibentuk sebelum pilihan raya ke-15. Yang mana Mahyadin buat pilihan raya negeri ketika COVID-19 sedang menyerang dunia, betul? Dan punca PRN Sabah menyebabkan berlaku pandemik yang cukup dahsyat, mengorbankan puluhan ribu nyawa rakyat Malaysia. Dengar saja tentang Sabah, teringat kita pada satu nama, iaitu tak lain tak bukan saudara Anwar Musa. Yang mana Anwar Musa sendiri mengakui bahawa beliau masuk ke dalam bilik tidur saudara Mahyadin dan mendapatkan sejumlah wang yang agak besar, kononnya untuk membantu UMNO Barisan Nasional di Sabah. Terbongkar segala-galanya satu persatu. Betul? Okey tuan-tuan. Didik Sabah Sin, kami sayang apa, kami nak kepimpinan ulama. Itu terserah pada tuan. Kerajaan sekarang ni kerajaan Islam, betul? Yang bentuk kerajaan ni ulul amri kita, betul? Seri Paduka Baginda Amtuan Agong. Soal agama ni soal yang penting. Kami ni orang UMNO pun Islam juga. Sama macam orang bersatu, sama macam orang empat. Kenapa nak merendah-rendahkan kedudukan kami? Bukankah kita ni sama sahaja? Yang bezakan kita ni amal ibadah kita, amal ibadat kita, betul? Kita manusia biasa, betul? Adakah kita ni berbeza? Adakah kami orang UMNO ni tak cukup Islam? Adakah kerana kami ni jarang berjubah bermakna kami ni liberal? Adakah UMNO tu partai yang liberal? Kalau UMNO tu partai yang liberal, yang sekular, saya rasa PAS dah tak wujud hari ini. Puluhan tahun UMNO berkuasa, adakah UMNO nak mengharamkan PAS? Adakah mana-mana pemimpin UMNO yang ada dalam UMNO hari ini pernah mengatakan PAS itu parti ajaran sesat? Fatwa yang dikeluarkan kepimpinan PAS itu songsang. PAS partai munafik. Pernahkah kepimpinan UMNO yang ada hari ini mengatakan sedemikian rupa? Tidak ada. Kenapalah segelintir pihak dalam PAS membenci kepada kepimpinan kami yang ada hari ini? Dan kan Dr. Zahid Hamidi sendiri tak pernah menghina PAS itu parti ajaran sesat.
tak pernah mengatakan PAS tu parti munafik, tidak pernah mengeluarkan kenyataan yang fatwa yang dikeluarkan ke pimpinan PAS itu songsang dan sesat. Sedangkan orang yang mengatakan sedemikian rupa itu hari ini mengetuai gabungan yang disertai oleh PAS, iaitu Mahayadin Yassin. Kalau benar-benar kamu ni jujur, kamu takkan bersama Mahayadin Yassin yang mengatakan kamu tu sesat. Fikir tengok benda ni. Masa kita susah dulu, kita bina Pertahanan Ummah, bina Mufakat Nasional, betul. Siapa yang kutip nama? Diam-diam pergi daftar nama Mufakat Nasional tu. Anwar Musa. Anwar Musa ni proksi kepada siapa? Mahayadin Yassin. Ketua kamu hari ni. Nama Pertahanan Ummah siapa yang pergi daftar? Saidan Kasim. Dan Kasim ni ahli partai mana? Bukan partai PAS ke? Jadi janganlah lihat kami terlampau teruk. Dan kami pun orang Islam, sama macam kamu juga. Soal agama ni soal penting. Kami pun nak mempertahankan agama seperti kamu juga. Kami nak memperjuangkan nasib orang Melayu seperti kamu juga. Jadi janganlah kamu menghukum kami, mengatakan kami ni macam-macam, baru ADP sebagainya. Dan kamu sendiri pun tahu faktanya. Yang tak ada gabungan yang dapat simple majority. Kamu sentiasa nak kami ni tunduk kepada bersatu. Kamu tak apalah, kamu tunduk, kamu tak kena apa-apa. Kami kalau kami tunduk bersatu, tentu pemimpin kami akan dianiaya satu persatu. Diadakan berbagai-bagai kesalahan semata-mata untuk mematikan langkah UMNO itu sendiri. Itu cerita dia. Jadi fikir-fikirlah benda ni tuan-tuan. Pembangkang buat cara pembangkang lah. Kita ajak kamu jadi kerajaan, bukan tak ajak kamu jadi kerajaan. Betul? Kita ajak kamu jadi kerajaan. Kita tengok keterbukaan Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang juga menawarkan perkara yang sama, meneruskan atau menjunjung titah tuanku, iaitu nak menyatukan semua partai-partai yang ada dalam sebuah kerajaan yang disebut sebagai unity government ataupun kerajaan perpaduan. Siapa yang menolak? Kepimpinan kamu yang menolak. Kenapa hari bila kamu menolak, kamu nak hukum kami? Sebab kamu sebenarnya mau jawatan Perdana Menteri. Kamu tak nak jawatan di bawah Perdana Menteri. Dan kamu tidak boleh terima yang Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Kan dulu, bukan kamukah dulu yang bermati-matian berjuang untuk mengangkat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri? Bukan kami. Kami cuma pelengkap saja. Kamu dulu bersama puluhan tahun nak mengangkat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, dan sekarang Datuk Seri Anwar Ibrahim dah jadi Perdana Menteri. Kenapa kamu sendiri tak boleh terima? Dan kan itulah doa kamu, itulah usaha kamu puluhan tahun. Dia tahu jawapannya kenapa kamu tak boleh terima. Sebab dia tidak ada keuntungan kepada kamu. Itu saja. Tapi kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh membawa keuntungan kepada kamu, kamu akan menghalalkan kedudukan dia, akan mempertahankan dia. Tentu akan ada hujah-hujah yang keluar. Siapa yang mengganggu gugat kerajaan, monyet dan tupai. Ini cerita tuan-tuan. Itu cerita dia. Jadi kenapa kita boleh bagi masa? Kenapa kita nak mencari jalan menyokong puak-puak yang cuba nak menjatuhkan kerajaan? Adakah ada keperluan untuk menjatuhkan kerajaan pada waktu ini? Apa kesalahan partai kerajaan lakukan pada waktu ini? Adakah mereka mencuri wang negara?
menjarah kekayaan negara melalui kronisme, pemberian tender, direct nego. Ada. Adakah kamu orang Perikatan Nasional dengar Datuk Seri Anwar Ibrahim menjarah kekayaan negara? Datuk Seri Anwar Ibrahim menghadiahkan tender-tender bernilai bilion ringgit kepada rakan-rakan baiknya. Ada. Atau melantik mana-mana proksi sebagai orang tengah untuk menguruskan projek-projek kerajaan secara rundingan terus tanpa melalui proses kebiasaan. Ada? Tak ada. Jadi apa kesalahan kerajaan perpaduan ini? Kalau kita nak menjatuhkan sebuah kerajaan, mesti ada alasannya. Alasan apa hari ini? Kalau kata nak mengadakan alasan kerajaan yang berdiri ini patut dijatuhkan kerana dalam kerajaan itu ada DAP. Adakah DAP hari ini seperti DAP zaman 22 bulan? Adakah mana-mana kepimpinan DAP hari ini yang bermulut jahat seperti mana zaman 22 bulan? Adakah dasar-dasar kesemarataan yang menjadi perjuangan dasar DAP sekian lama dilaksanakan? Tak ada. Jadi kenapa pihak Perikatan Nasional nak menjatuhkan kerajaan yang ada hari ini? Itu persoalan saya. Itu persoalan saya. Jadi kita nak menjatuhkan sebuah kerajaan mesti ada alasan yang kukuh. Kalau nak menjatuhkan kerajaan yang ada hari ini dengan menggunakan fakta kegalan ketika kamu bersama dengan DAP, saya rasa tak patut. Kamu punya salah, kamu punya salah. Kita sini tutup buku lama, buka buku baru. Kita nakkan kestabilan. Kita nakkan pemulihan ekonomi. Betul? Ni kamu seakan-akan suka kalau ekonomi jatuh. Suka kalau ringgit jatuh. Suka kalau rakyat susah. Kenapa? Kenapa hari ini segelintir Perikatan Nasional suka melihat kesusahan rakyat? Dan tidak gemar kalau ekonominya pulih. Tidak gembira kalau rakyat berduit. Kenapa? Ada kamu hari ini beranggapan mau menggoncang ekonomi, menjatuhkan ekonomi, menakut-nakutkan pelabur dengan mewujudkan ketidakstabilan politik melalui langkah-langkah jahat yang kamu lakukan hari ini. Fikir benda ni. Betul kamu akur dan malu kepada rakyat. Rakyat dah buat keputusan. Dia tak pilih Anwar. Dia tak pilih Ismail Sabri. Dia juga tak pilih Mahayadin Yassin. Malu berakyat sepatutnya. Jangan kita sombong dan angkuh dengan rakyat. Langsung tidak ada perasaan malu berakyat. Malulah berakyat. Tak malu ke orang Perikatan Nasional berakyat? Rakyat buat pesan, no Anwar, no Ismail Sabri, no Mahayadin di Pilihan Raya ke-15. Nampak? Yang menjadikan Anwar Perdana Menteri hari ini kerana titah tuanku, musuh menjadi pelengkap. Bila musuh ni pelengkap, bermakna buang yang keruh, ambil yang jernih. Demi rakyat. Ini Perikatan Nasional masih lagi meletakkan kedudukan rakyat di tempat yang Z, yang terakhir. Berbeza kita meletakkan kedudukan rakyat di kedudukan A, bukan Z. Sebab tu kita boleh terima hari ni PKR, Partai Amanah, Partai DAP, Partai Warisan dan yang lain. Kenapa?
Kerana rakyat kedudukannya A, bukan Z. Dan kita harus mempertahankan kerajaan supaya kedudukan rakyat itu terjamin. Sebab kemelut politik akan menyebabkan keruntuhan ekonomi, kejatuhan mata wang, kejatuhan foreign dari investment, domestik dari investment, akan menyebabkan inflasi yang tinggi, kesenjangan pendapatan antara rakyat, dan akhirnya akan menyebabkan kemiskinan tegar. Cuba fikir, tuan. Maknanya hari ini yang masih mabuk selut, mabuk selut ni, mabuk politik ni, Perikatan Nasional. Bukan semua, tapi kepimpinan dia masih mabuk selut, masih bercita-cita tinggi untuk punya ruang dan peluang menjadi Perdana Menteri. Untuk apa? Adakah Mahayadin sanggup tidak mengambil gaji Perdana Menteri? Adakah kepimpinan Perikatan Nasional sanggup memotong 20% gaji mereka? Adakah kepimpinan Perikatan Nasional sanggup tidak menggunakan kereta mewah pengangkutan utama kerajaan? Mereka tak sanggup. Pernah bersuarakan ketika Mahayadin dan Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri, potong gaji bapa menteri. Ratusan yang dipotong dimasukkan dalam tabung rakyat. Mereka menolak mentah-mentah. Malah ada pemimpin mereka yang sanggup menerima gaji bulanan yang tinggi tanpa perlu menjalankan amanah dan tanggungjawab yang diberi kepada dia. Kenapa? Kerana scheme of thing. Kerana jawatan diagih-agihkan, dibedak-bedakkan, mengikut pengorbanan mereka, mengkhianati partai masing-masing. Ini cerita dia, tuan-tuan. Dan kelemahan ekonomi yang kita tanggung hari ini, semuanya warisan peninggalan kemelut politik Mahathir Mahayadin dan juga Ismail Sabri yang ketika itu mabuk selut. Dan akhirnya rakyat buat keputusan yang cukup hebat. No Anwar, no Ismail, no Mahayadin. Tak ada mana-mana gabungan partai yang mampu mendapat 112 kerusi. Mana rakyat menyerahkan kepada keputusan ulul amri kita, Sri Paduka Baginda Yang Tuan Agung. Bertitah tuanku kepada Mahayadin, kepada Anwar, untuk membentuk kerajaan perpaduan yang musuh menjadi pelengkap, meletakkan kedudukan rakyat A, bukan Z. Tapi Mahayadin menolak mentah-mentah, sedangkan Anwar sanggup menjadikan musuh sebagai pelengkap. Bermakna jiwa Anwar lebih rakyat berbanding jiwa Mahayadin yang meletakkan perkara penting Perdana Menteri. Itu cerita, tuan-tuan. Mana prinsip Perikatan Nasional mengatasi prinsip kedudukan rakyat dan negara. Tuan-tuan tahu hutang yang ditanggung kerana jumlahnya trilion ringgit. Trilion ringgit. Bukan bilion lagi, tuan-tuan. Trilion ringgit. Makna perbelanjaan negara cukup tidak terkawal ketika Mahayadin menjadi Perdana Menteri. Puluhan bilion wang negara digunakan untuk projek deret nego. Dan hari kita kedengaran berbagai-bagai cerita melalui saluran rasmi akhbar tentang soal projek Menara Telekom, soal projek Tebatan Banjir, dan berbagai-bagai projek lagi. Kita juga dengar dan lihat sendiri bagaimana seorang CEO
telah ditahan oleh SPRM karena dipercayai dalang sebagai orang tengah untuk menguruskan projek-projek direct nego. Dan juga kita mengetahui bahawa orang tersebut merupakan orang kuat, seorang pemimpin politik yang cukup ternama dalam negara kita. Itu jelas, tuan-tuan. Kan? Semerah padi Ismi, malam ni kau makan ubat dah. You nak kata apa? You nanya apa pun nanya lah. You nanya je. Nanya kan? Kamu nanya je. Muhammad Zain, berapa lama dah UMNO guna direct nego? Soal UMNO sebelum pilihan raya ke-14, kamu dah belasah UMNO cukup-cukup dah. Soal sekarang ini, saya menyokong keputusan atau dasar Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menghapuskan projek direct nego. Kerana projek nego ni kalau diteruskan oleh kerajaan ni bermakna tidak ada beza Anwar dan Mahayadin. Sebab projek direct nego ni harganya kadang-kadangnya melampau. Sedangkan kita ada jalan untuk open tender untuk mengurangkan perbelanjaan wang negara. Di tata kelola kewangan negara harus dilakukan dengan penuh kejernihan, bukan mabuk selut. Cakap depan orang ini kerajaan yang integriti, kepimpinan kami kepimpinan yang bersih, partai kami the best, dan tak ada mana-mana kepimpinan kami yang menjadi kluster mahkamah. Mana pilihlah kami untuk kerajaan yang berintegriti. Tapi hakikat realiti ibarat ayam yang berkokok, ekornya penuh tai. Depan pijak semut pun tak meninggal dunia, belakang kita pijak gajah pun mati, saudara. Hebat sungguh, tuan-tuan. Pijak gajah pun mati, tuan-tuan. Belakang kita, depan kita pijak semut tidak meninggal dunia semut. Belakang kita pijak gajah pun gajah mati. Makna mereka meneruskan sikap dan perangai zaman Mahdi. Makna mereka tidak mengislahkan pentadbiran kerajaan pun. Malah mereka meneruskan perbuatan Mahdi puluhan tahun yang menyebabkan wujud kesenjangan pendapatan antara rakyat. Kesengsaraan dan kemiskinan yang rakyat hadapi berpunca dari Mahdi. Karena kekayaan negara diagih secara tidak telus. Yang mana kekayaan negara diberi hanya kepada kawan-kawan baiknya. Malah Mahdi mempunyai letenen-letenen yang cukup hebat untuk menjalankan berbagai-bagai misi atas kepentingan Mahathir dan juga kepentingan kroni-kroninya. Itu cerita dia. Itu cerita. Dan bila Datuk Seri Najib Tun Razak cuba untuk mengubah dari dasar kronisme, nepotisme kepada dasar transformasi nasional, beliau ditentang. Dan beliau dijatuhkan oleh Mahathir dan Mahidin kerana apa? Kerana mereka tidak bersetuju dengan dasar ketelusan, dasar pemberian wang kepada rakyat. Makna mereka menentang sama sekali tindakan Datuk Seri Najib pada waktu itu yang melaksanakan ekonomi dasar kepada rakyat ataupun kita sebut bantuan rakyat satu Malaysia. Kita boleh buka YouTube, Facebook, TikTok, melihat sendiri apa yang Mahdi cakap soal BRIM, apa yang Daim cakap soal BRIM. Dia kata bad policy, dasar yang buruk. Sedangkan hari ini kita boleh merasa juga cash money. Hari ini kita boleh melihat kepimpinan berbagai-bagai partai berlumba-lumba untuk memberi yang terbaik rakyat. Nak bagi itu, nak bagi ni, macam-macam perkara partai-partai nak bagi rakyat. Siapa yang mencetuskan dasar ni? Siapa yang cetuskan, saudara?
yang cetuskan adalah Datuk Seri Najib Tun Razak. Kan? Yang mendidik kepimpinan partai-partai yang ada hari ini meletakkan rakyat di kedudukan A adalah Najib Razak. Dasar BRIM, dasar BASA, dasar bantuan prihatin, dasar bantuan keluarga Malaysia, semuanya kerana Datuk Seri Najib Tun Razak. Itu jelas, saudara. Itu jelas. Makna dia buat satu perubahan, mengislahkan tata kelola kewangan negara. Jadi perkara itu tentu akan menyebabkan kerugian kepada Mahathir dan kawan-kawannya. Dan mereka tidak boleh lagi berbelanja mewah untuk mengadakan projek-projek atas kepentingan mengauk keuntungan. Macam dulu, ketika ekonomi jatuh, serangan mata wang, Mahathir tetap meneruskan projek KLCC dan menaikkan OPR di kadar yang cukup tinggi. Cuba tuan-tuan ingat balik, tahun 99, tuan-tuan pernah tak buat pinjaman dengan bank pada waktu itu? Berapa peratus faedah yang dikenakan bank pada waktu itu? 11% hingga ke 16%. Tuan tahu, 11 ke 16% kadar faedah dikenakan bank pada waktu itu kerana siapa? Kerana Mahathir. Tapi projek-projek mega, gagasan cita-cita Mahathir KLC tetap diteruskan pada waktu itu. Dan kan pada waktu rakyat dalam kesusahan, peminjam dalam kesusahan, kaki tangan awam dalam kesusahan pada waktu, adakah Mahathir peduli pada waktu itu? Dia tidak peduli pada waktu itu. Dan pemimpin jiwa rakyat pada waktu itu telah dipenjarakan Mahathir. Itu Anwar Ibrahim. Nampak? Jelas, clear. Jadi hanya tu fikir benda ni. Kalau tak kerana Datuk Seri Najib Tun Razak, hari ini kaedah politik di Malaysia tak macam hari ini. Hari tanya Mahathir kata nak bagi macam-macam. Saya dah bagi bantuan prihatin, saya dah bagi bakul makanan, saya dah bagi macam-macam rakyat. Dan kempen-kempen 600 billion untuk rakyat katanya. Tapi Mahayadin dan pengikut-pengikut Mahayadin lupa yang 600 billion itu sebenarnya bantuan-bantuan yang Mahayadin bagi itu berpunca daripada tindakan Datuk Seri Najib Tun Razak ketika menjadi Perdana Menteri yang ke-6 dulu. Itu cerita dia, saudara. Jadi hari ini kita jangan lupakan jasanya. Kalau tak kerana dia, kita tak berasa lah kes ni. Kita takkan berasa anak-anak kita buka sekolah saja mendapat RM RM150 tanpa melihat status pendapatan keluarga anak tersebut. Kerana dia juga kita boleh mengeluarkan simpanan kita di KWSP pun kerana idea dan pengaruh politik yang ada pada beliau dan kekuatan suaranya di hati rakyat. Tu kita dapat KWSP. Dan kita kalah pilihan raya ke-14 pun, ke-15 pun, kerana dia dipenjarakan. Kalau dia masih ada, tak dipenjarakan lagi pada waktu itu, nescaya Barisan Nasional akan menang pada waktu itu. Akan mengulangi kemenangan di Melaka dan di Johor. Tanpa dia, kita ibarat hilang satu kekuatan pada waktu itu. Dan sukar kita untuk mengatasi pemimpin-pemimpin dari kalangan kita yang telah menjadi api dalam sekam, duri dalam daging, gunting berkarat dalam lipatan. Okey, tuan. Dan saya cakap benda yang jelas. Tadi ada orang nanya saja, bercakap soal ekonomi. Saya telah bercakap soal ekonomi. Tapi bila bercakap soal dasar ekonomi, pihak Perikatan Nasional tidak boleh terima. Dan
Kalau kita ni, Mahayadin pemimpin yang berjasa ketika beliau sebagai PM yang ke-8. Tapi jasanya berpunca dari mana? Pemberian wang kepada rakyat, betul? Pemberian wang kepada syarikat-syarikat, betul? Betul? Tapi dasar tu dicetuskan oleh siapa? Kerangka. Dasar di kerangka. Orang boleh kata polisi. Dicetuskan siapa? Najib Razak. Kau Najib Razak tak buat BRIM, tak bagi bantuan laptop, tak bagi bantuan cash money kepada anak-anak, tak bagi bantuan bakul makanan kepada rakyat, tidak buat projek-projek rumah pemilik kepada rakyat, adakah Mahayadin akan buat? Belum tentu dia buat. Malah Mahathir yang anti kepada dasar ekonomi, dasar kepada rakyat pun terpaksa meneruskan dasar BRIM yang dia ubah nama kepada Basar. Nampak? Itu cerita dia. Okey tuan. Produser lemak kamu nanya, nanti saya jawab. Wan Bakari, Waalaikumsalam Tuan Ismi, apa sebenarnya yang berlaku dalam politik Sabah sekarang? Itu biasa saja. Sebab kerajaan negeri Sabah dibentuk sebelum pilihan raya yang ke-15. Dan ketika pembentukan kerajaan di Sabah pada waktu itu, kita menjalinkan hubungan kerjasama di Sabah ketika PRN Sabah tu. Mana pada waktu itu BN, NPN menjadi pelengkap untuk mengalahkan Warisan dan Pakatan Harapan pada waktu itu. Dan keadaan dulu dengan hari ini berbeza. Kalau dahulu memang PN dan BN menjadi pelengkap, terus sekarang BN dan PM tidak lagi menjadi pelengkap. Dan kita juga tahu sebahagian besar di kalangan mereka itu berasal dari Perikatan Nasional. Dan kita juga kena akur dengan akta anti-hopping ataupun anti lompat ganti. Yang mana bila sahaja mereka-mereka itu meninggalkan Perikatan Nasional ataupun bersatu, otomatiklah secara logiknya kedudukan mereka sebagai wakil rakyat tu hilang. Jadi bagaimana hari ni kita nakkan UMNO Sabah terus menyokong kepada seorang ketua menteri yang kita tidak ketahui keabsahannya sebagai seorang wakil rakyat. Malah kalau tuan-tuan tanya kepada kepimpinan bersatu, mereka sendiri mengakui bahawa mereka-mereka tu yang meninggalkan bersatu tu secara otomatik perlu mengosongkan kerusi-kerusi yang mereka menangi. Jadi kenapa hari ini ada pihak cuba nak menyalahkan UMNO Sabah, sedangkan UMNO Sabah melakukan perkara mengikut undang-undang, mengikut tata kelola undang-undang. Adakah kita nak UMNO Sabah terus menyokong dia orang yang kedudukan dia sebagai wakil rakyat kita tidak ketahui? Itu cerita dia kan? Okey. Jadi soal Sabah ni biarlah orang Sabah yang selesaikan. Yang kedua, Barisan Nasional Sabah, otonomi. Otonomi. Apa maksud otonomi? Mereka ada kuasa yang mutlak menentukan nasib dan masa depan mereka. Sebab UMNO Sabah adalah parti lokal di Sabah. Dia bukan lagi disebut parti Malaya lagi. Sebab kita dah bagi hak kepada Bung sebagai ketua parti dan mempunyai otonomi. Makna kita bagi dia ketua perhubungan tu sebenarnya layak dipanggil Presiden UMNO Sabah. Makna dia dah jadi Presiden UMNO Sabah. Jadi keputusan yang mereka buat ikut mereka. Dan kita tahu apa yang keputusan dibuat oleh mereka adalah keputusan yang terbaik untuk Barisan Nasional dan UMNO Sabah. Kita perlu menyelesaikan masalah dan seboleh-bolehnya jangan ada lagi lah saki-baki bunga ni dalam kerajaan kerana kita bimbang perkara-perkara yang tak sepatutnya berlaku. Okey tuan-tuan. Wan Zaidi, UMNO lah paling jibau. Tuan Wan Zaidi TikTok, cuba fikir. Bila saja mereka itu, termasuk ketua menteri, mengisytihar meninggalkan bersatu,
Logiknya mengikut undang-undang negara kita. Anti-hopping law atau Akta Anti Lompat Parti, dia kehilangan, dia perlu mengosongkan jawatannya sebagai wakil rakyat di kawasan yang dia menangi. Karena orang nanya saya, ada orang nanya saya soal di Sabah, soal politik di Sabah. Dia saya menyampaikan mengikut undang-undang. Habis kan saya menyampaikan mengikut emosi. Menyampaikan mengikut undang-undang pun misalnya kesalahan bagi orang Perikatan Nasional. Dan kepimpinan Perikatan Nasional, kepimpinan Bersatu itu sendiri mengatakan mereka patut mengosongkan kerusi yang mereka menangi atas tiket Perikatan Nasional. Jadi katakanlah nakkan Pak Bung kita dan rakan-rakan kita di Sabah terus menyokong seorang yang telah ataupun seorang yang kita tidak ketahui kedudukan beliau, sama ada sah beliau sebagai wakil rakyat atau tidak sah lagi sebagai wakil rakyat. Contohnya macam ni. Kita ambil seorang pimpinan UMNO. Dia tu Perdana Menteri contohnya. Tiba-tiba dia meninggalkan partai UMNO menyertai partai yang lain dalam kerajaan juga. Adakah kita perlu lagi nak menyokong Perdana Menteri itu? Sedangkan kita tahu dia telah kehilangan kelayakannya sebagai seorang ahli parlimen. Maka bila kehilangan kelayakan sebagai seorang ahli parlimen, tidak layak untuk menjawat jawatan Perdana Menteri. Kerana kita tahu dari segi undang-undang negara kita, hukum, negara-negara hukum, saudara. Orang Indonesia kata tu undang-undang tu hukum. Negara hukum ni maksudnya seseorang yang diangkat sebagai Perdana Menteri mesti seorang yang berstatus ahli parlimen. Untuk jawatan senator, jawatan tertinggi pelantik senator sebagai timbalan Perdana Menteri saja. Tidak boleh jadi Perdana Menteri. Sama juga dengan Ketua Menteri ataupun Menteri Besar. Mesti seorang wakil rakyat. Bukan senator, wakil rakyat. Itu cerita dia. Jadi hanya terfikir, adakah ini salah UMNO atau salah mereka-mereka itu sendiri yang tidak setia kepada partai mereka, yang menjadikan politik ini seperti seperti orang kata apa, seperti lalang. Kalau angin ditiup ke barat mereka. Kalau ke timur mereka. Kalau ke selatan tema. Tidak boleh begitu, bah. Betul? Okey tuan. Tergeliat dah. Ni Muhammad Zain, kamu nanya ya, saya jawab. Serta LCA dah selesai, kenapa tak dibawa ke mahkamah? Itu kamu kena tanya kepada pihak yang berwajib. Setahu saya peguam negara masih peguam yang sama. Hakim-hakim masih hakim-hakim yang sama. Tak nampak pun peguam negara telah digantikan oleh orang lain. Berbeza dengan Mahathir dan Mahayadin, bila mereka menjawat jawatan Perdana Menteri, perkara pertama yang mereka lakukan adalah menyingkirkan peguam negara sedia ada walaupun belum tamat kontrak dan digantikan dengan peguam negara mengikut pilihan dan kehendak mereka sendiri. Itu dia. Di Anwar Ibrahim tak berbuat demikian rupa, bermakna beliau sedang mengislahkan kerajaan dan mewujudkan separation of power, pemisah kuasa antara badan tersebut dengan badan eksekutif. Kita nakkah? Nak tak? Mesti kita nak, betul. Dan hari ini saudara, kita nakkan seorang pemimpin yang mengikut lunas hukum, atau kita mahukan pemimpin yang melanggar hukum. Kalau lampu merah kena berhenti, lampu hijau jalan, lampu oranye bersedia tekan brek. Kita nakkan pemimpin yang begitu. Betul. Kalau kita nakkan pemimpin yang lampu merah pun dia jalan, lampu hijau dia berhenti, lampu oranye dia jalan, baik kita cari lembu. Lembu tak kisah warna merah ke, warna hijau ke, warna kuning, dia langgar saja. Betul. Kita nakkan pemimpin yang mengikut hukum. Betul? Okey tuan. Okey tuan. Bab sakau 92.5 bilion. Abang Gaban nanya,
Adakah kes 92.5 bilion Abah Sangku Ismi? Wallahu a'lam bissawab. Kan? Saya tak mau nak mewujudkan persepsi yang negatif kepada mana-mana pihak. Makna saya tidak mau jadi seperti pemimpin bersatu yang menghukum sebelum bicara, kan? Dan menjadikan perkara itu sebagai modus operandi mereka dalam politik, dan meraih sokongan undi dengan menjadi hakim atau mendahului hakim, mendahului SPRM ataupun PDRM. Mana kalau kita nak berbuat seperti mana perangai mereka, apa beza kita dengan mereka? Tak berbeza, kan? Kita nakkan perbezaan, kan? Maknanya saya yakin, kan, kerajaan sedang berusaha untuk membuktikan kepada rakyat yang mereka itu berbeza daripada yang sebelumnya. Memang dalam nak mengislahkan, ataupun islah ni orang kita kata islah ataupun reform, dalam nak mereformasikan sesuatu perkara, tentulah dia akan mengambil masa. Contoh macam ni, dulu kita pakai punch card. Kalau kita lambat pun nak pergi beli nasi lemak semua kawan, bro, aku beli nasi lemak, aku beli hang ni, hang tolong punch card dekat aku. Itu dulu pakai punch card. Bila kita nak reform atau mengislahkan sistem punch card bersistem thumb, tentu pada permulaan tu ramai pihak yang tidak selesa dengan kaedah baru ni. Tentu ada yang tidak berpuas hati, ada yang memberontak, ada yang tiba-tiba membenci. Tapi kelama-lamaan kita boleh terima sistem cap jari ni, betul? Sekarang semua orang bekerja kena pram cap jari, kan? Sebelum tu punch card. Sama juga hari ni. Bila kerajaan nak mengislahkan daripada cara lama, direct nego ke cara baru yang terbuka, tentu akan ada pihak-pihak yang berkepentingan tidak selesa. Sebab apa? Mereka bimbang, mereka tidak ada keupayaan seperti dulu untuk bersaing secara terbuka. Tapi kita rakyat, perkara tu baik. Sebab kita rakyat biasa ni, kita bukan kaki projek. Kita bukan ada bisnes bilion-bilion, milion-milion. Kita bukan duk ambil tender dengan kerajaan, dengan mana-mana kementerian. Betul? Kita mungkin golongan pekerja bawahan biasa, betul? Jadi kita menyokong sebab apa? Sebab bila projek-projek nego dihentikan serta-merta, so automatik kita boleh menjimatkan perbelanjaan negara. Kalau projek itu katakan 11 bilion tertutup, kalau kita buka dia mungkin projek itu hanya bernilai 7 bilion. Mana kita boleh menjimatkan 4 bilion wang negara. Itu yang kita nak. Dan 4 bilion itu jumlah yang besar. Itu baru satu projek. Bayang kalau 10 projek, satu projek kita jimat 4 bilion, puluhan bilion kita jimatkan. Dan puluhan bilion tu kita boleh agihkan melalui berbagai peruntukan demi kepentingan dan kebaikan rakyat jelata. Tidak mahu ke tuan-tuan? Kita golongan pekerja bawahan mau. Kita tak nak kerajaan ni kerajaan kayangan. Kita mahukan kerajaan rakyat. Kerajaan yang cakna kepada kehidupan rakyat. Mengutamakan golongan yang miskin terlebih dahulu. Bukan mengutamakan golongan yang kaya terlebih dahulu. Sebab projek-projek dan nego ni hanya boleh bolok oleh kumpulan yang ada connection politik. Connection. Dan mereka kata connection. UK kata connection. Tapi saya suka sebut connection, tak berapa lucah. Okay, dan itu cerita dia. Makna ni kedengaran pihak-pihak yang tidak berpuas hati. Kenapa projek-projek nego dihentikan? Itu abaikan. Sama macam punch card kepada sistem cap jari. Nak islah daripada punch card ke cap jari itu mesti ada, perlukan masa dan tentu ada sedikit pemberontakan. Dalam keadaan ini pun sama.
Dari dasar dari nego ke open tender, tentu akan ada pemberontakan. Tentu pihak-pihak tertentu akan berpuas hati dan mula memberi sokongan kepada Perikatan Nasional. Biarkan mereka sokong Perikatan Nasional. Kenapa? Kumpulan tu kecil. Kita hanya nak mendapatkan sokongan kumpulan yang kecil, atau kita mendapatkan sokongan dari kumpulan yang besar, iaitu rakyat Malaysia, terutama golongan pekerja bawahan seperti kita ni. Tentu kita nakkan sokongan rakyat di bawah ini. Mereka pergi satu, gantinya 100, gantinya 1000, gantinya 1,000,000. Tak nak. Kalau kita nak teruskan duit nego, kita dapat satu, kita hilang 100, 200, 300. Sokongan buat apa? Betul. Buat politik ni soal majority, mayoritas, bukan soal minoriti. Kalau kita jaga golongan minoriti yang sentiasa mendapatkan projek direct nego ni, siapa yang nak jaga rakyat bawahan macam kita? Siapa nak jaga? Tuan bayangkan kalau kerajaan boleh menjimatkan puluhan bilion dari projek-projek ni, tentu uang tu akan dikembalikan kepada rakyat. Betul? Okey tuan. Ada persoalan tuan? Tuan Gaban, terima kasih. Jamuan-jamuan semua salah siapa? Salah siapa? Tunggu dan lihat. Kita nak lihat pemimpin yang depan rakyat ni pijak semut tak meninggal dunia, tapi belakang rakyat ni pijak gajah mati, sama-sama kita nantikan. Sebab tu kita rakyat mesti memberi masa dan ruang kepada kerajaan supaya kita boleh melihat sendiri pemimpin yang depan kita pijak semut tak meninggal dunia, belakang kita pijak gajah pun mati. Saya tengok siapa dia Yasmin kata ni. Pemimpin yang belakang kita pijak gajah pun mati ni. Kang tengok satu CEO dah kena tahan. Dianggap sebagai dalang utama dalam proses tender terus. Maknanya orang panggil broker, ataupun orang tengah, connection antara golongan peniaga tertentu dengan golongan politikus tertentu. Tentu golongan politikus tu politikus yang ada power, yang ada kuasa. Betul? Cuma kita tak tahu siapakah politikus yang berkuasa tersebut yang pada waktu itu. Sebab hari ni kita tengok politikus tu macam Ultraman. Kita tak tahu siapa dia. Tapi selepas selesai standard SPRM, tentu Ultraman tersebut kita akan ketahui siapakah Ultraman tu tuan-tuan. Dia terpaksa buka topeng dia. Mungkin si Fulan tu, mungkin si Fulan ni. Dan saya tak boleh lah nak menyebut nama. Sebab tak molek lah. Kalau saya duk menyebut nama, apa beza kita dengan orang bersatu? Betul? Kita nak tunjukkan perbezaan kita. Dan kita juga nak membuktikan kepada rakyat, terutama masyarakat pengundi ini, bahawa bila kita ni menjadi pelengkap kepada kerajaan ni, kita tak membawa resmi bersatu yang menjadi pengkhianat adu domba, memecahkan sesama sendiri dan mengauk keuntungan dari perpecahan yang dilakukan kita terhadap partai-partai yang lain. Dan kita memang akan meyakinkan rakyat bahawa kita tak akan mengganggu tata kelola PKR, DAP, PAN, Warisan Amanah. Kita tak akan mewujudkan lieutenant kita dalam partai PAS, partai PKR, partai DAP, partai PAN, partai Warisan. Biarlah mereka uruskan partai mereka sendiri. Kita uruskan partai kita sendiri. Kita ada sempadan had dia. Rumah orang tetap rumah orang, kita tak akan masuk nak runtuhkan rumah tangga orang. Tapi kalau kita nak masuk rumah PKR, rumah PAN, Warisan, DAP, apa beza kita dengan bersatu? Masuk dalam rumah tangga UMNO, buat kucak kacir, adu domba, berpecahnya UMNO. Masuk dalam rumah PAS, buat adu domba, berpecah belah kepimpinan PAS pada waktu itu. Masuk dalam Muafakat Nasional, dikucar kacirnya, berpecah habis Muafakat Nasional. Last kali Melayu, Islam berpecah 3 bahagian di pilihan raya yang ke-15. Salah siapa?
Salah bersatu sebenarnya. Tapi yang dikambing hitamkan sikit kot kan Zahid Hamidi. Imej Dr. Zahid dicalarkan begitu hebat oleh POK Bersatu. Itu saya akui. Kan? Mereka rosakkan imej beliau begitu dahsyat. Menggunakan segala kekuatan yang mereka ada untuk merosakkan imej Dr. Zahid Hamidi. Dan mengalih perhatian rakyat dari perkara yang sebenar-benarnya. Dan semua orang tahu, malah Tun Mahathir sendiri mengaku bahawa beliau mendesak Dr. Zahid untuk membubarkan UMNO. Bukan dia minta Dr. Zahid letak jawatan. Dia minta Dr. Zahid bubarkan UMNO dan jadi lieutenant kepada dia. Menjadi orang dia dan mengajak keseluruhan kepimpinan UMNO, malah aset UMNO, akar umbi UMNO untuk menyertai Partai Bersatu. Mana dia cuba mengulangi kisah yang sebelumnya zaman dia lawan dengan Tengku Razali dulu. Tuan. Okey tuan, ada apa soalan tuan? Macam hang je kat Facebook ni. Okey tuan. Terima kasih ya, masih Atan Lincas official. Thank you brother Atan. Nah, okey tak? Sebab kita tengok pemimpin ni ada dua jenis. Satu pemimpin kalau soal dirinya dia boleh berbincang lah. Because soal partai dia tak boleh berbincang. A is A lah, B is B lah, tak boleh dah. Maknanya Dr. Zahid ni kalau kita tengok pada sejarah politiknya suatu masa dulu, bila ada pihak minta beliau jangan bertanding jawatan sekian-sekian, beliau boleh mengikut kehendak orang tersebut. Tapi bila melibatkan diri dia boleh mengalah dan mengikut kehendak mana-mana pihak. Tapi kalau soal parti, dia akan bertegas dan dia tak akan sama sekali lah mengikut kehendak orang tersebut untuk melakukan perkara-perkara yang boleh menyebabkan terkuburnya sebuah parti keramat yang bernama UMNO ni. Kalau beliau ikut kehendak Mahathir, mungkin dia mati nanti orang akan kencing atas kuburnya, mesti banjir kuburnya. Betul? Okey, entah. Zainul Abidin hang ni Balaji Zahid kot. Zainul Abidin menanya ya. Nanti saya jawab. Menanya saya jawab. Sabar ya. You nak kata saya Balaji Zahid. Kalau saya jawab balik, adakah you ni Balaji Muhyiddin? Dia apa beza you dengan saya? Dr. Zahid my president. Saya kena wala ke presiden saya. Sama juga dengan you. Kalau you orang PAS, you takkan tak wala kepada Haji Hadi. Kalau you orang Bersatu kan you tak wala kepada Mahathir Yassin. Kalau ada ejen UMNO dalam Bersatu, adakah you akan bagi ruang dan peluang untuk dia mencabar kedudukan Presiden Bersatu Mahathir? Tentu kamu juga akan berbuat perkara yang sama seperti saya lakukan hari ini. Jadi apa beza saya dengan yang menanya Zainul Abidin? Tak ada beza. Kita ada di kedudukan masing-masing. Saya dengan UMNO, you dengan Bersatu OPAS. You akan mempertahankan Presiden Bersatu. Saya akan mempertahankan Presiden saya. You akan mempertahankan Presiden PAS. Saya juga akan mempertahankan Presiden saya. Jadi salahkah saya mempertahankan Presiden saya? Sebab Presiden saya ni Presiden yang cukup banyak berjasa kepada rakyat. Janganlah kita membenci tanpa kita mengetahui perkara yang sebenar. Dan kita janganlah memburuk-burukkan orang kalau kita tak ketahui perkara sebenar. Dia cerita dia. Adakah beliau menjarah kekayaan negara? Merompak wang negara? Adakah pendakwaan yang dikenakan kepada beliau melibatkan kementerian, mengambil wang kementerian? Tak ada kan. Beliau didakwa atas yayasan yang beliau asaskan sendiri sejak awal 90-an lagi.
Dan yang mendapatkan dana untuk yayasan tu lah, atau usaha dia sendiri, dan pengaruh politik yang ada kepada dirinya sendiri. Adakah itu pun salah? Dulu ada puluhan pendakwaan, tapi separuhnya dibebaskan, dilepaskan. Sebab apa? Sebab nama Mahidin disebut, nama Mahadi disebut, nama KJ disebut, nama HIS disebut, berbelah-belah nama disebut, menerima dana yang sama dari orang yang sama, company yang sama, atas dasar dana politik. Jadi automatik kenapa kalau nak dakwa semua sekali tu? Kenapa mereka tak dakwa? Sebab tak boleh teruskan pendakwaan tu, kerana kalau teruskan mesti kena berkait dengan Mahayadin, berkait dengan Mahdi, dan nama-nama lain yang disebut oleh saksi yang sama dalam mahkamah. Ni cerita dia. Jadi soal kes yang ada sekarang ni pun tetap diteruskan. Adakah kes tersebut ditutup seperti mana yang Mahdi lakukan satu masa dulu? Tak akan diteruskan. Peguam negara, tak silapnya, masih lagi orang yang sama. Hakim-hakim masih lagi hakim yang sama. Jadi apa yang kita nak dengar sangat cakap pemimpin Perikatan Nasional sampai kita membenci Zahid Hamidi, sedangkan kita sendiri pun tahu beliau menghadapi ujian dan dugaan yang cukup hebat. Dia menjadi nahoda Bahtera UMNO ketika kedudukan UMNO itu berada umbang-ambing, bocor sana bocor sini, langgar batu karang, kena tembak dengan musuh depan belakang kiri kanan. Betul dipikir benda ni, saudara. Jadi soal hari ini, bagilah masa kat beliau salah kan? Jadi kalau kita nak menutup bangkai gajah dengan menjadikan Dr. Zahid sebagai kambing hitam, rasanya bangkai gajah tu terlalu busuk lah. Betul tak? Kita sama-sama nantilah siapakah pemimpin. Depan kita pijak semut tak meninggal dunia, belakang kita pijak gajah pun mati, tuan-tuan. Dia sama-sama kita tengok. Dan pemimpin yang pijak gajah sampai mati ni tak boleh ditutup bangkai gajah tu dengan mengkambing hitamkan Dr. Zahid Hamidi. Kerana bangkai gajah tu begitu besar dan busuknya, sangat menyengat. Bangkai gajah besar, tuan-tuan. Dan gajah dipijak ni bukan gajah yang anak tu, tapi gajah induk tu. Yang tanduk dia macam tu, tuan-tuan. Induk, gajah yang besar tu, tuan-tuan. Cerita dia. Okey. Jadi soal yang kedua, kita nilai sendiri bagaimana gabungan setahun jambu boleh punya wang yang begitu banyak. Cuba kita fikirkan bagaimana sebuah gabungan yang setahun jambu ni mempunyai sumber kewangan yang begitu besar, mampu menggerakkan jentera mereka tersusun, perang bendera yang hebat, sistematik. Orang moden kata sistematik. Sebab untuk menyusun jentera yang hebat mesti perlu sumber kewangan yang hebat. Dari mana mereka mendapatkan sumber kewangan mereka di pilihan raya ke-15? Kenapa persoalan ini tidak dibangkitkan oleh segelintir pihak dalam Perikatan Nasional dan bertanya kepada pucuk pimpinan kamu, dari mana sumber dana politik kita? Sebab bayangkan partai yang umurnya puluhan tahun pun tak mampu menyaingi dana partai yang setahun jambu ni. Bukan setahun jagung, tuan-tuan, setahun jambu. Setahun jambu tak berbuah lagi, tuan-tuan. Setahun jagung ni dah boleh makan dah, tuan-tuan. Okey, tuan-tuan? Itu dah. Okey, tuan-tuan, ada persoalan, tuan. Gajah tanduk ke? Ni gajah bertanduk punya, tuan-tuan.
Dia pijak gajah bertanduk pun, gajah tu mati, tuan-tuan. Kalau gajah bergading dia biasa, tuan-tuan. Ni gajah bertanduk. Okey, tuan-tuan. Bak kata pepatah Belanda yang kita melayukan. Dan patah ni saya kutip daripada seorang pemimpin terkemuka di Indonesia. Kebohongan itu walau ia berlari seperti kilat, tiba waktunya kebenaran akan mengalahkannya. Dan kesombongan mereka itu tanda dekatnya mereka ke lembah kejatuhan. Masa akan menentukan segala-galanya. Yakinlah saudara, kebenaran akan mengatasi kebatilan. Dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala sentiasa bersama orang-orang yang benar. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Mereka merancang, Allah merancang. Allah sebaik-baik perancang. La haula quwwata illa billah. Tiada kekuatan, tiada daya selain pertolongan Allah semata-mata. Saya hentikan live saya pada malam ni. Saya mohon tuan-tuan terus beri sokongan kepada kerajaan. Percayalah, kebenaran bersama kita. Wallahu a'lam bissawab wa billahi taufiq wa hidayah. Wallah. Waalaikumsalam.